Okay, thank you, Dr. Ashraf. Bismillahirrahmanirrahim. Our Dean, Prof. Dr. Ahmad Aidi Arafat Zulkarnain, Deputy Deans, all head of departments, lecturers, admin and technical staff, members of Kodia of Allied Health Sciences. Inshallah, Alhamdulillah, you never walk alone. Come and walk with me throughout this session. And this session will be conducted in Bahasa Melayu. Okay, satu pantun sebelum kita mula. Nak pergi kerja, rosak pula kereta. Naik Grab, tambangnya mahal. Sedar tak sedar dah session 3 dah kita. Jom kutip ilmu, bersama-sama beramal. Baik, diharapkan bersama-sama dengan kita pada petang yang berbahagia ini adalah Dr. Jeffrey Irwan Haris Gunawan, satu nama yang cukup saya gemari nak menyebutnya sejak dari dulu kerana beliau adalah alumni IIUM, ya, telah bergraduasi pada tahun 2004, ya, second batch MBBS, ya, Kuliah of Medicine. Dan ketika beliau masih bergelar pelajar, saya lah sempat buat timetable untuk beliau, typekan notes semua untuk beliau, tampal-tampal apa orang kata notes ke apa benda dekat kat board, ya, semua dengan adalah nama beliau yang masih ingatlah nama beliau sehingga sekarang. Dan sehingga kini beliau berkhidmat di QFFD Clinics. Apa QFFD Clinic ni? Ia adalah Qatar Fund for Development, ya, yang diuruskan, managed by Mercy Malaysia. Untuk sebenarnya QFFD Clinic ini adalah Humanitarian Aid Clinic lah, ya. Klinik untuk pelarian, ya. Kalau sesiapa tak tahu, lepas ni boleh google lah apa benda QFFD Clinic ini. So kita bertua bersama beliau pada hari ini. Kita nak cerita sikit pada petang ni tentang sirah dan sunnah Rasulullah SAW, Nabi junjungan terhebat kita, ya. Dan sebab kita tahu, semua tahu daripada awal kanak-kanak, masa tadi kita dah tahu dah, ya, kita adalah Nabi terakhir kita, ya, junjungan besar kita sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah tahu baginda ni bernikah seusia 25 tahun, menerima wahyu awal pada umur 40 tahun di Gua Hira, ya. Tapi apa lagi kita tak tahu? Kita nak selusuri, kita nak cuba congkil lagi. Sebab kita nak jatuh cinta ni perlu dengan sepenuh hati, ya. So kita bawakan khas untuk anda semua seorang susuk kata yang hebat tentang sirah, dan kita nak selongkar lagi apa lagi sunnah-sunnah Nabi junjungan besar kita ni, ya, selain daripada yang biasa-biasa, supaya kita sama-sama beramal, supaya kita menjadi kekasih baginda, ya, kekasih baginda. Baik, tanpa melengahkan masa, mari kita bersama-sama dengan Dr. Jeffrey Haris. Dr. Jeffrey. Silakan Doktor. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kita punya moderator Kak Yat, dia memang melekatlah nama Kak Yat ni sejak bergenerasi. Tadi Dr. Yusof sebagai orang yang contact person yang jemput saya. Terima kasih. Betul Dr. Yusof? Kita tak pernah jumpa secara bersemuka, saya ingat. Tapi saya pernah tengok your posting kot dalam Facebook and all. Dalam mimpi mungkin? Dalam mimpi mungkin, dan hadisnya sebut, Nabi sebut bahawa manusia ini dalam alam roh, kita kan roh kita dah diciptakan awal sebelum badan kita ni.
Di alam roh pun manusia dia aggregate kan. Dia berkumpul lah di alam roh. Jadi sebab itulah, dan ada grup lain duduk dekat area lain lah. Alam roh lagi orang dah ada geng lah. Agaknya itulah yang dipanggil chemistry agaknya. Orang putih kata chemistry, you simply cannot be close to someone, but you simply can be very close to some people yang you tak pernah jumpa. Yang jumpa first time, you rasa sangat sangat connected. Probably is that lah. So semoga kita ni semua geng-geng yang alam roh dululah, dan kita sambung kita punya persahabatan di dunia ni. Alright. So terima kasih kepada, saya rasa dekan pun ada kan? The Dean is here. Is it Dr. Ahmad? Betul? Ahmad Aidil. Dr. Ahmad Aidil, terima kasih atas peluang yang diberikan to share my views, to share my opinion, perspektif. So banyak cerita ya. Apa kat hari itu ayah tu, okay, tak apa. Banyak cerita tentang Nabi SAW, sifatnya berbentuk mencari wow lah, very magical, very powerful, very strong. Sampaikan cerita-cerita tentang sahabat pun, dia sangat berbentuk wow lah. Akhirnya kalau kita tanya kawan-kawan kita kan, cerita sikit pasal Abu Bakar As-Siddiq kan. The best dia boleh cakap bila dia khalifah dan dia sangat powerful kan. Khalifah yang sangat mulia kan. But beyond that, mungkin dia boleh cakap dia menantu bukan, dia pak mertua Nabi. Kemudian dia masuk Islam awal kan. Tapi siapa dia sebagai manusia? Siapa dia sebagai seorang yang pernah hidup di bumi ini lebih kurang 60 tahun lebih? Itu yang kurang diceritakan. Sebenarnya macam Kak Yat sebut tadi kan, kita tahu tentang Nabi, kahwinnya bila, kahwin kepada siapa, tetapi apa lagi cerita yang kita tak tahu? Saya sedar benda ni hanya selepas mula belajar tentang sirah dan hadis secara lebih mendalam, but not in depth. Betul Dr. Yusof, tak secara mendalam. Dan saya juga lupa nak tanya, dalam grup kita ada berapa orang sebenarnya? Is it just Zoom or it's being broadcasted elsewhere? Setakat ni Zoom saja, insyaAllah. Zoom saja. Okay, so how many of us in this group, if I may know? 112 at the moment. Oh, okay. I don't see anything anywhere here lah. 112 tu. Okay, mungkin just the moderator. So, kalau ada soalan, Dr. Yusof, kita tengoklah kalau soalan tu bertalu-talu, kita kena suruh diorang sabar dan di hujung rancangan. Soalan insyaAllah moderator akan post bertalu-talu, insyaAllah. Di tengah-tengah lah kalau tengah-tengah. Tapi kalau ada just some pressing issues kan, very hot question, you have to know now kan. Okay je, just put in the chat box and moderator akan bacakan kepada saya lah, insyaAllah. So Nabi, bila orang yang kita ceritakan ini sangat hebat, sangat hampir luar biasa, almost non-human sebenarnya. Almost non-human. Sebab cerita yang diketengahkan ialah tentang Nabi boleh keluar air di tangan. Nabi dengan berkat doa Nabi orang sembuh kan. Kalau ini sahaja yang berlegar sekitar kita, apa yang saya boleh ikut? Adakah dengan saya menggunakan air ludah saya untuk treat patient saya? Not like that kan? But because I'm a human being, I'm just a human being, macam mana saya boleh connect dengan Nabi, associate my life? Oh, Nabi kalau dalam keadaan marah dia buat macam ni, dengan kalau dia ada isu dengan dia punya sahabat dia buat macam ni. Kalau ada orang datang dengan keraguan tentang Tuhan, Nabi buat macam ni. You know apa yang menyedihkan? Apa yang menyedihkan ialah agama sudah menjadi satu
Islam dah jadi sangat silibus, sangat bersifat silibus sampai dia jadi boring macam sejarah yang kita belajar kat sekolah. Marah tak siapa kalau cikgu dengar saya cakap? Dia jadi boring sangat macam apa yang kita belajar AdMed dekat universiti ataupun dekat sekolah menengah. Sebab apa? Dia sangat bersifat regimental. Kalau if you do this, you must do that. If you do this, this happens. You do this, bayarannya macam ni. Solat ni? Solat dia dah reduce to 13 rukun. Solat di sisi orang Malaysia dah reduce to 13 rukun. Itu sahaja. Jadi rohnya akan hilang sebenarnya. Bila roh hilang, saya bagi contoh, dalam solat, apabila di solat, di solat, ada orang telefon dia, kawan dia jawab, dia solat ni, tapi dia dengar. Siapa? Jeffrey ya? Ada pun Dr. Jeffrey. Kenapa Oh, ada emergency dekat Ward 3. Okey, terima kasih. Dia letak telefon ni. Saya tengah solat ni, Zuhur. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya akan berwirid dan menunggu sebenarnya. Tunggu apa? Tunggu kawan yang jawab telefon tu cakap kat saya. Doktor, sebenarnya tadi ada Ward 3 call awak. Call doktor sebab kata ada emergency. Tak payah pun sebenarnya. Kenapa kita malu nak cakap aku dengar apa yang kau cakap tadi? Oh, tak khusyuk Kan? Betul kan? Oh, tak khusyuk dalam solat tu. Inilah yang sad situation of us, our condition kita ni. Sebab kita tak belajar betul-betul. Apa maksud khusyuk sebenarnya? Dan seriously, semua benda dalam agama sepatutnya simple sebab dia sesuai untuk semua lapisan orang. Tetapi malangnya, the scholars or the lesser scholars or the teachers, diorang mengajar seolah-olah agama ni, 7 hari 7 malam tak cukup bang. Oh, tak boleh. You mengaji 4 tahun dekat Mesir tak cukup. Kenapa tak cukup? Padahal a group of people, dia jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dipanggil a group of people dalam 20 orang jumpa Nabi. Duduk bersama Nabi lebih kurang 20 hari. Lepas tu Nabi perasan tau yang muka diorang tu dah macam berubah sikit, dah macam agaknya diorang rindukan keluarga mereka. So Nabi pun macam bila lepak-lepak dengan diorang, Nabi tanya, macam mana family kau dah kahwin belum, anak berapa orang. Diorang pun cerita dengan penuh ceria. And then you know what Nabi said? Go back lah. They came from far, probably from Yaman ke Madinah. Nak belajar agama tau, first time jumpa Nabi ni. Nabi kata baliklah, cukup dah. Dia kata balik, bila datangnya waktu solat, kau pilihlah satu orang yang lebih tua jadi imam. Kemudian Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. You solat seperti mana kau tengok aku solat. Kan 20 days you were praying behind me. You nampak kan apa kita buat? Buat macam tu je, go back. Kan simple. 20 hari bukan intensive course pun. Cuma mereka ni macam berasrama di Masjid Nabawi lah. Biasanya dekat bahagian Sufah tu. Yang dinamakan Ahlu Sufah tu kan. Bahagian belakang Masjid Nabawi. So simplenya 20 hari macam tu je. So kenapa yang ada pandangan yang kau belajar dalam mana pun kau tak faham agama ni betul-betul? Inilah dia problem. Agama patut simple. So kalau ada orang tanya kepada mana-mana Ustaz, khusyuk ni apa? Dia tak patut start dengan Allah. Khusyuk ni dalam maksudnya Syekh. Susah nak capai. Kalau itulah approach dia, something is wrong with this religion. Sebab this religion is not mysterious. Dia sesuai untuk semua lapisan. Sampai ke badui-badui pun dia faham. Patutnya. Dr. Yusof setuju ke ni? Ada setuju, ada tak setuju. Tak apa, teruskan. Kita nak tak puas hati di tengah-tengah ke di ujung? Tak apa, okey je, insyaAllah. So, khusyuk ni apa? Akhirnya, ada je definisi yang paling simple. Khusyuk is when you know what you are reading and you know what you are doing. You know. Maksudnya consciousness.
Bukannya hilang consciousness. Kita faham khusyuk ialah hilang consciousness. Maksudnya saya semayang, ada orang telefon, saya tak sedar. Saya semayang, ada ular datang, saya tak sedar. Saya semayang, anak saya jatuh, nangis, menjerit kuat-kuat, saya tak sedar. Sebenarnya bukan. So, don't even try to go there. Sebab you will not reach there. You will never reach it. Dan kenapa saya kena cerita pasal khusyuk ni? Sebab tadi sebut pasal khusyuk sikit. Sebab cerita khusyuk inilah antara poin orang Islam sentiasa rasa guilty dalam hidup ni. Semayang pun tak khusyuk, nak buat macam mana? Bila kau nak khusyuk, tak tahulah. This is not good. Sebab guilty feeling akan membuatkan orang jadi less creative. Dan dia akan menghasilkan aggression sebenarnya. Engkau dah guilty dah dengan hidup kau. Ada orang tanya, lepas tu ada orang pula nak buat hal dengan kita aggression lah. Belahlah kau, aku pun ada masalah. Sebab tu kita tak berapa semangat dalam menyampaikan Islam. Sebab Islam kita pun dah susah. Dan sangat-sangat mudah untuk memberi hukum. Mudah sangat bagi hukum. Tak bagi contoh. Try asking anyone. Saya rasa saya ada keraguan lah tentang takdir Allah ni. Saya rasa ada keraguan lah tentang Allah. Betul ke Allah ada ya, Dr. Yusof? Mungkin Dr. Yusof akan senyum je lah, relax lah. Sebab dia is a learned person, he's a scholar. Tapi cuba tanya just anyone. Astaghfirullah, Syekh jangan cakap macam tu. Engkau semayang tonggang terbalik. Ada ke keraguan dalam hati kau? Betul tak? Quran kata apa? Zalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin. Dia menjadi petunjuk untuk orang yang bertakwa. Mudahnya kita membuat kesimpulan. Jangan ada doubt pun. Kita paksa otak kita, kita paksa orang lain, jangan ada doubt. Kita lupa. Keyakinan datang selepas keraguan sebenarnya. You have to question yourself, then you get some answer. Without question, there's no answer. Dan zaman Nabi lagi dah ada orang yang bertanya soalan. Sekumpulan sahabat Nabi datang jumpa Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, habislah kami, habislah kami. Nabi kata, apa? Apa? Nabi, kami nak cakap pun tak sampai hati tau. Because it's so bad, it's about Allah. Nabi senyum tau, Dr. Yusof. Nabi kata, betul, kamu ada perkara itu datang kepada kamu. Ya, Ya Rasulullah, apa nak buat ni? Dia orang tengah stres, Nabi senyum. Dan Nabi kata, Alhamdulillah. Pula dah. Nabi kata, Alhamdulillah. Kerana syaitan hanya ada peluang membisikkan kepada manusia dan tidak ada apa pun selain daripada itu. The best syaitan boleh buat ialah bisik aja. Dan dalam riwayat lain ada sebut bahawa syaitan umpama pencuri lah. So pencuri akan mencuri hanya di rumah orang kaya, rumah orang yang ada, rumah tak ada buat apa nak mencuri. So if you have doubts, that means you have something. Syaitan nak cuba kacau tu. Orang jahat yang memang jahat, Fir'aun got no doubts. Dia yakin aja yang dia okey, hantarlah. Kita yang ada doubt sikit-sikit ni, maknanya there's something. Kan ini approach yang berbeza dengan jangan keragu-ragu kita orang Islam kena yakin yakin. Dan kita ada banyak sangat guilty feeling pasal khusyuk dalam solat. Macam mana kita boleh faham khusyuk tu macam hilang kita pergi ke kayangan? Padahal Nabi sendiri boleh buka pintu untuk Aisyah bila Aisyah nak masuk rumah. Hadis riwayat yang sahih. Dan Nabi sendiri ajar kita, if you see two binatang yang hitam ini, you make sure you kill it walaupun dalam solat. Kalau saya khusyuk betul-betul, khusyuk ala Malaysia lah. Khusyuk cara faham Malaysia. Maksudnya saya hilang tau. Hilang. Jadi kalau adalah ular datang melingkar dekat saya punya tengkuk pun, I don't know. Habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala ular. Itulah khusyuk ala Malaysia. Kalau boleh capai. Sebab kita nak kerja khusyuk sangat lah tu. Impossible. Sebenarnya bukan itu yang Nabi nak kita capai.
Dan dalam Sahih Bukhari ada tajuk tentang apa yang difikirkan dalam solat. Ma ufakiru fi salat. Apa yang difikirkan dalam solat. Ada bab itu. Dan dalam bab itu ada Omar punya cerita. Omar yang cakap, aku menyusun tentera aku dalam solat. Wow ke tak? Dia solat. Tapi kau fikir, Abdullah ibnu Amru ibnu Al-As duduk belah kanan, Ikrimah Abu Jahal duduk belah kiri. Dia duduk fikir macam tu. Dia susun tentera macam tu dalam solat. So maknanya Omar sembahyang tak khusyuk. Dalam istilah kita. Dan bila Nabi solat, Nabi pernah buka pintu untuk Aisyah. Satu. Nombor dua, Nabi pernah keluar daripada rumahnya. Rumah Nabi ni kiranya belah, kalau saya ni kira menghadap kiblat, rumah Nabi ialah sini lah, on my left. Sebab itulah tempat kubur Nabi sekarang, iaitu rumah Aisyah. So Nabi akan keluar daripada rumah Aisyah dan terus jadi imam kat sini. Dan itulah area yang dipanggil Raudah sekarang ni. Alright? So bila Nabi jadi imam, satu hari Nabi datang dengan seorang budak perempuan 2 tahun lebih kurang, namanya Umamah. Jadi cucu Nabi rupanya. Nabi dukung dia, atau riwayat kata Nabi dukung dia atas bahu, pangku dia. Dan Nabi start solat dengan perempuan itu atas dia. Nabi dukung budak. Dan bila Nabi rukuk ataupun sujud, Nabi akan letak dekat bawah. Bila Nabi naik balik untuk berdiri, dia akan dukung budak ni balik. So soalan saya, kalaulah khusyuk betul-betul, boleh tak kita bayangkan budak tu kat mana? Budak tu akan cuba merangkak di sana, tarik baju kan? So di mana konsep khusyuk Malaysia ni berbanding ataupun bila disandingkan dengan khusyuk style Nabi? Something is wrong maybe. Ya. Kalau ada benda yang susah sangat nak dicapai, itu bukan Islam. Orang tanya kat kita, Ustaz, Dr. Yusof, saya nak masuk syurga senang ke? Dr. Yusof pun, syurga ni bukan rumah saya. Dia start. Kalau rumah saya senanglah korang masuk, saya bagi makan, minum. Syurga ni Allah, ini milik Allah. Susah sebenarnya. Kalau ini konsepnya, maka orang Badui semua takkan masuk Islam. Sebab diorang nak konsep yang simple. Can I enter Jannah? Itu yang berlaku kepada satu orang yang memang daripada perkampungan, he came to Nabi dan dia bertanya. Dia kata, Muhammad, engkau ada hantar beberapa orang untuk mengajar kami di kampung. Katanya engkau ini utusan Tuhan. Betul ke? Nabi kata, na'am. Betul ke Tuhan yang ciptakan langit, bumi, gunung ganang dan manusia ini yang utuskan kau? Sebab diorang ada banyak Tuhan. Are you talking about that God? Allah. Nabi kata, ya, akulah tu. Betul ke Tuhan yang cipta langit dan bumi ini semua kata kita kena solat 5 waktu? Nabi kata, ya. Kemudian orang ni tanya, ada lebih tak? Lebih dari 5 waktu tu. Sebab itu nampak sikit je. Nabi kata, ada. Kalau kamu mahu. Which is solat-solat sunat. Kemudian dia tanya soalan yang sama. Betul ke Tuhan yang sama suruh kami ini semua untuk berpuasa bulan Ramadan? 1 bulan penuh. Nabi kata, na'am. Adakah lebih daripada itu? Ada. Kalau kamu mahu, Nabi kata. Which is yang sunat-sunat. Ya? Isnin, Khamis and all. Tahu lelaki ni kata apa? Kalau aku solat yang 5 waktu dan aku berpuasa pada bulan Ramadan, aku haramkan apa yang haram, aku halalkan apa yang engkau kata halal. A'adkhulul jannah? Adakah aku akan masuk jannah? Simple question. Cuba tanya soalan ni kepada ustaz biasa kita sekarang. Ustaz, saya semayang. Saya pharmacist. Saya doktor ataupun saya lecturer. Saya kerja pejabat. Saya solat. Saya isteri, saya ada anak 3 orang. Saya boleh masuk syurga tak Ustaz? Susah. Jawapan dia akan very tortuous. Berpusing-pusing sikit. Dia akan ada syarat-syaratnya. Ya, kalau saya pun tak pasti kata dia. Saya pun tak pasti saya masuk syurga ke tidak. Kak Yat, apa Kak Yat tanya soalan susah macam ni? Saya masuk syurga ke Ustaz? Jangan tanya macam tu Kak Yat. Saya pun tak pasti katanya. Tapi tengok Nabi punya jawapan. Soalan dia simple. A'adkhulul jannah? Will I enter jannah? Nabi kata na'am. Habis. Dan orang tu orang Arab, Nabi orang Arab. Orang Arab dia tak banyak back and forth. Kau cakap ya kan?
Iyalah tu. Kau cakap kau datang rumah aku besok pukul 3 kan? Ya, kau mesti akan datang. Kau tak datang, aku call kau 15 kali. Kalau orang kita kan kita ada, ya ke weh? Betul ke ni? Jangan lupa tau. Jangan lupa betul ke ni? InsyaAllah. Kita insyaAllah pun maksudnya macam tak apa benar Dan sama-sama orang kita kan, kita kata jangan kau insyaAllah, kau kena datang. Kita punya style. Tapi orang Arab secara umum, especially orang Arab yang zaman-zaman dulu, you said na'am, you are the prophet. Maka orang lelaki ini berlalu just like that. Thank you, habis. Dan sahabat-sahabat Nabi dia dumbfounded. Macam, is it that simple? Orang ni, orang yang baru masuk Islam apa semua. Macam tu je ke? Dan Nabi sambung, Nabi kata apa? Dakhalal jannah in sadaqah. Dia tu akan masuk syurga kalau betul dia berkata benar. Kan dia nak cakap dia nak jaga solat 5 waktu. Dan dia nak puasa bulan Ramadan, dia masuk syurga. Jadi di mana datangnya sifat guilty feeling ni? Kenapa kita nak guilty sangat? Dan sebabkan guilty feeling inilah kita jadi satu bangsa yang agak ke belakang. Yelah, nak buat macam mana? Dia macam itulah. Itulah dia konsep kita. Yelah, syurga ada tapi kita ni tak tahu mana kan. Entahlah macam mana. Sepatutnya orang Islam ada fikiran macam ni. Kalau di kiri saya, ni kiri saya, ialah neraka. Dan di kanan saya ialah syurga. Orang Islam kena ada fikiran macam ni. Kita sekarang sedang berada di sini dah. Macam ni patutnya. Bukanlah dalam syurga, of course. Kita di dunia. Tapi kita sudah berjalan sampai ke sini. Dah jauh dah perjalanan kita. Berusaha untuk jadi orang baik. Dan kita cuma perlu teruskan hidup kita, buat perkara lebih baik, innovate, hidup di dunia ini menjadi khalifah, make the world a better place. Jadi teruskan amalan-amalan kita sampai kita mati, di situlah tempat kita. Kenapa saya berani cakap macam tu? Kenapa saya cakap macam ni? Sebab generally orang kita faham yang dia sini. Sebelah kaki dalam neraka dah. Dan dia kena berusaha solat kuat-kuat, puasa kuat-kuat, zakat kuat-kuat, sedekah kuat-kuat. Kenapa? Nak tarik kaki aku ni yang sebelah dalam neraka ni. Panas ni kan, bahaya ni, bahaya. Seolah-olah the default place of a Muslim or any human being is neraka menuju ke sana. Padahal default orang baik sepatutnya di sini. Secara default orang baik. Kak Yati berapa banyak kebaikan yang Kak Yati buat. Macam mana Kak Yati masa Allah macam mana aku ni. Tak smart. It's very wrong. Orang yang sudah buat baik, masih buat baik dan mahu buat baik. Kenapa dia kena down? Dia kena rasa semangat. Baru dia boleh buat baik dengan lagi banyak. Kenapa saya berani cakap macam ni? Kerana sebab Nabi bercerita. Nabi Muhammad bercerita. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tak ada seorang pun anak Adam yang lahir melainkan sudah ada takdir di kepala dia. Nabi cerita apa tahu? Tentang Nabi Adam sebenarnya. Nabi kata Nabi Adam ni bila dia baru dijadikan, baru ditiupkan roh, Allah sapu belakang dia. Itu cerita dia. Maka daripada sulbi dia, maksudnya dari bahagian pelvis dia ni, keluarlah bintik-bintik hitam macam semut lah. Semut. Macam semut-semut banyak ni. Adam tanya Jibril, ni apa? Jibril kata, ini semua anak-anak kau ni. Maksudnya yang akan lahir. Kita lah ni. Roh-roh daripada yang berasal dari Nabi Adam ni. Okay? Dan mereka ni semua ahli syurga. Dan riwayat tambahannya sebut apa tahu? Dia nampak satu daripada semut kecil tu, macam semut lah zarah-zarah tu, satu tu bercahaya. Dia tanya ni siapa ni? Ini Nabi Daud. Dia sebut Nabi Daud. Dan adalah ceritanya. Nabi Daud tu umur dia pendek sikit, Nabi Adam bagi dia sikit umur. But that's not for today lah. Tapi nak cerita ni, ini ahli syurga. Kemudian disapu lagi. Keluarlah kecil-kecil. Ni apa pula ni? Ini juga anak-anak engkau daripada ahli neraka. Menangis Nabi Adam. Maka Nabi Muhammad sambung cerita tu, dia kata, begitulah kita
Kita sudah ditentukan tempat kita antara di syurga atau neraka sejak kita lahir dah. Apa problem dengan hadis ni? Orang akan tanya, what? Dah siap dah? Betul tak Kak Ayat? Dah siap? Habis? Yang kita berusaha ni apa benda? Oh, kalau Kak Ayat tanya soalan tu, maknanya Kak Ayat ni sama taraf macam sahabat Nabi zaman dulu. Apa dia? Sebab sahabat pun tanya soalan yang sama Kak. Same question. What? Just like that? Just like that. Maka mereka tanya Nabi, Nabi kalau macam tu untuk apa kita berusaha? Nabi kata, jangan cakap macam tu. Gitu je, jangan cakap macam tu. Teruskan berusaha. Nabi kata, wa kullu muyassaru lima khuliqa lahu. Kerana semua kamu ini akan dimudahkan ke destinasi masing-masing. So betul tak saya cakap saya tadi? Selama ini Allah dah mudahkan destinasi kita menuju ke arah syurga. Setuju tak? Kan kita Allah bagi kita hidayah, kemudian kita ada family yang baik, ada pasangan yang baik, ada kerja yang baik. Kita tak payah meminta-minta, tak payah nak korbankan kita punya maruah, tak payah korbankan kita punya agama. Dilahirkan free dalam Islam. Macam bapa saya masuk Islam daripada Hinduism tu Muslim. So dia ada unsur struggle sikit. Macam saya lahir free je Muslim. Jadi semua ini menunjukkan Allah mahu kita berjalan ke sini. So teruskanlah perjalanan, nanti kita akan sampai. Itu je nasihat Nabi kepada sahabat. Don't worry so much. Teruskan perjalanan. So don't worry ni, konsep don't worry ni memang Nabi Muhammad punya style. Relax, don't worry. Take it easy. Dan kalaulah kita boleh ada perasaan, fikiran, perspektif ini. Maksudnya first, tak mau ada rasa bersalah semata-mata dalam hidup. Nombor satu. Ragu saja tak habis. Nombor dua, we are doing fine. We are okay. Dan nombor tiga, kerja kita kat dunia ni bukanlah untuk menjadi malaikat. Sebab Allah dah cipta dah malaikat untuk sujud berjuta tahun, untuk rokok berjuta tahun, untuk berdiri berjuta tahun, untuk pegang aras berjuta tahun. Malaikat dah ada dah untuk buat kerja yang Allah nak mereka buat. Kita manusia ini tak perlu memalaikatkan diri. Maksudnya apa tahu? Maksud saya, tengok tak setengah-setengah orang yang dia jadi monk, dia jadi rahib. Rahib maksudnya yelah dia merahibkan diri dia lah. Rahib lah. Jom kita makan, restoran tu sedap sikit, jom makan. Tak apalah, aku nak makan roti kering kan. Roti kering dengan cicah cuka kan. Macam, kenapa kau macam ni? Kenapa kau hidup susah macam ni? Sampai bila kau pakai baju yang sama? Tak apalah, selagi mana tak musuh. Pakailah yang sama, bau-bau sikit pun tak apa. Kenapa? Why? Allah bagi kau rezeki, Allah bagi kau handsome macam Dr. Yusof ni. Kenapa kau tak jaga diri kau kan? Kenapa kau tak nak smart, tak nak wangi-wangi? Kerahiban. Kalau nak jadi rahib, Allah sudah ada makhluknya yang jadi rahib, iaitu malaikat. Kita Allah suruh jadi khalifah. Dalam erti kata yang simple, kerja kita ialah memakmurkan dunia ini. To make the world a better place. Sebab tu ada sekolah, ada tadika, ada hospital, ada pusat kecantikan, ada baju, ada seluar, ada kilang kan. Kalau dibiarkan malaikat Jibril je duduk kat dunia ni, memang takkan capailah semua ni kan. Kalau malaikat saja duduk kat dunia ni, maka dunia ni akan penuh hutan saja. Tak ada siapa akan tebang pokok untuk buat sofa. Betul Yusof kan? Dan diorang akan just, yelah diorang semua qanaah, betul lah. Cukuplah apa yang ada. Cukuplah apa yang ada. Tapi manusia tak, dia ada nafsu dia. Dia nak do something. Dia nak lagi cantik, lagi better, lagi tinggi, lagi besar kan? Alright. So sudah ada soalan ke belum? Saya nak tanya boleh? Boleh. Silakan Dr. Yusof. Boleh Kak Ayat Saya tak tanya sikit. Okey, tadi saya bukan tak bersetuju.
takut nak tak bersetuju dengan Dr. Jeff ni. Kan? Maksud saya gini, bila kita katakan bahawa agama ini satu yang mudah, semua orang boleh faham dan sebagainya, dia akan ada satu lagi stigma, bukan stigma, satu lagi idea ialah knowledge ni dia ada basic, dia ada advance. Okay. Sebagai contoh kan, ilmu perubatan hanya setakat dia register pada tahun pertama, dia tak boleh jadi medical doctor. Okay. Dengan alasan nak kata ilmu semua mudah. Okay. Jadi dalam agama ni kita tahu ada ilmu yang maksudnya memerlukan pengkhususan dan sebagainya. Jadi apa komen doktor? Maksudnya Islam yang mudah tu mudah daripada sudut apa? Adakah daripada sudut pendekatan, penyampaian, ilmu macam mana? Okay. Silakan. Terima kasih doktor. Mungkin saya patut rephrase dari awal kan. Bila kita sebut agama, we are talking about majority. Majority manusia iaitu 99.9 sebenarnya memerlukan ajaran yang basic. Berapa sangat je peratus manusia yang patut tahu macam mana nak operate jantung? Sikit je. Tapi cukup untuk manusia lain. Begitu juga dengan agama. Berapa peratus sangat manusia yang patut jadi pakar dalam tajwid? Tapi problemnya pakar tajwid ini mengajar di surau dan dia kata korang punya bacaan semua tak berapa bagus sebab korang lidah Melayu. To dan dot tu tak cukup tebal, sa tu tak clear, maka bimbang-bimbang solat kamu ni tak sah. Dia start dah. Kerana ada maksud lain kalau sa jadi sa. Sin dengan sa kan? Habis. Jadi akhirnya orang kampung tu semua akan terduduk. Habislah kita. Inilah guilt feeling yang tak patut di project to the majority. Betul lah doktor cakap tu. Bukan semua orang perlu menjadi doktor. Sama. Bukan semua orang patut pergi Al-Azhar dan belajar 4 tahun ataupun 8 tahun kalau buat masters. Tapi bila balik, ingat, ajaran itu untuk majority orang, Islam patutnya simple. Tapi kalau silap sikit, batal semayang. Silap sikit, batal syahadah. Silap sikit, kafir. Silap sikit, Wahabi. Silap sikit, Syiah. Maka apa yang tinggal? Itulah maksud saya kot. Macam mana doktor? Okey, boleh faham insya-Allah. Boleh. Okey. Ya. So Nabi ni memang bersifat menenangkan. Dalam haji yang terakhir, dalam haji yang Nabi buat, probably the only haji yang Nabi buat, bukan probably, memang confirm sebagai seorang Muslim, Nabi Muhammad buat haji sekali lah. Mungkin ada riwayat lain yang kata Nabi pernah buat haji dulu, tak apa. Tapi sejak Nabi datang ke Madinah, duduk situ selama 10 tahun, Nabi buat haji sekali. Pada tahun 10 Hijrah. Waktu Nabi buat haji ni, first time ni, dengan ramai-ramai orang yang baru masuk Islam, yang dalam masuk Islam. So banyak macam-macam soalan lah doktor. Macam-macam soalan lah. Ya Rasulullah, aku lupa lah kan. Sebab haji kan ada ritual dia. Lepas A jadi B, lepas B jadi C. Maka ada sahabat yang silap. Dia dah buat B, dia lupa buat A. Dia buat D, dia lupa buat B. Ya Rasulullah, aku lupa. Aku lupa melontar ya Rasulullah. Nabi kata apa? Irmi wala haraj. Ya Rasulullah, aku lupa. Aku lupalah buat ini. Nabi kata buatlah wala haraj. Ya Rasulullah, aku buat ini, aku lupa. Buatlah wala haraj. Buatlah, tidak mengapa. It's okay. It's okay. So Nabi ialah satu orang wakil Islam yang memberi jalan keluar kepada manusia. Jalan keluar kepada manusia. Bukan bagi manusia lagi sesat tau. Macam lagi sangkut. Dan Nabi sangat kurang memberi hukum kepada manusia. Dan punya relaxnya Nabi. Orang yang sedih, Nabi tak kata engkau kurang agama.
Orang yang sedih, Nabi tak kata kau kurang solat. Tapi Nabi siap cakap lagi, bagilah mereka makan sarid dan talbinah. Pernah dengar ke talbinah? Talbinah ni daripada Bali saya rasa. Dia macam bubur. Ada yang jual dah siap dah, pre-pack. Serbuk-serbuk, boleh tambah air, dia jadi sedap lah. Lapar pula rasa. Sarid dan talbinah. Bagi mereka makan sarid dan talbinah. Kerana ia akan menghilangkan biba'adil huzn, akan menghilangkan sebahagian kesedihan. Nampak tak Nabi punya praktikal? He's a very normal person. Kau sedih, kau down, ada kematian family, normal lah tu. Nabi tak cakap kat dia, kau kena jangan menangis kan. Tahan. Jangan cakap benda-benda macam ni, tahan. Tak. Nabi faham. Kau tengah kehilangan orang, mesti kau akan mengamuk sikit. Ya Allah, kenapa macam ni kan? Biasalah tu. Tapi Nabi cakap kat orang lain, bagilah mereka makan. Bagi mereka makan comfort food lah. Setengah orang coklat kan, comfort food dia. Coklat. Ada orang macam bubur. Ada orang nasi ayam, ada biryani kan. Tak tahulah comfort food masing-masing kan. Dan Nabi melayan semua orang. Selagi boleh Nabi layan. It's nice to many people. Dan kita semua tahu kan, ramai di kalangan kita ada belajar tentang doa. Doa apa Bila jumpa orang sakit, ataupun dengar pasal orang sakit, kita baca apa? Ataupun kita sebut apa? Kita kata tahurun insya-Allah. Biasa kan dengar, tahurun insya-Allah. Maksudnya semoga Allah bersihkan, dalam kurungan dosa lah. Bersihkan kesalahan kau. Maksudnya tahurun insya-Allah. Semoga Allah bersihkan kau. Tapi tahu tak apa di sebalik cerita ini? Macam mana keluarnya tahurun insya-Allah ni? Nabi SAW jumpa seorang, pergi ke rumah satu orang yang tengah sakit. Dia orang badui yang dah tua. Sakitnya teruk lah. So Nabi pergi kat dia, Nabi cakap baik-baik. Dan Nabi kata tahurun insya-Allah. Semoga bersih lah, insya-Allah. Si badui ni dia terkejut. Dia jadi marah sebenarnya. Sebenarnya dia tengah tak ada mood. Orang sakit kan cepat tak ada mood, cepat marah. Dia kata, kulta tahurun. Engkau kata ini tahurun. Tahurun apa benda? Macam itulah. Apa bersih-bersih? Tak ada bersih lah katanya. Tapi ini ialah sakit yang akan hantar orang tua macam aku masuk ke dalam kubur katanya. Maksudnya tengah stres tu. Dan Nabi kata apa? Nabi kata, fana'am izan. Okeylah kalau macam tu. Simple je Nabi. Kalau kita kita akan cuba memberi hukum. Apa hukumnya cakap kasar dengan Nabi? Oh, dia akan jatuh makruh, akan jatuh boleh keluar dari Islam. Kan kita suka berhukum. Kita suka memberi hukum. Tapi Nabi sendiri, tempat keluarnya hukum pun sangat relax. Yelah. Okeylah tu. Kalau kau cakap macam tu, okeylah. Dan Nabi terus pergi. No problem. Seorang perempuan menangis di kubur anaknya. Nabi pergi dan cuba untuk tenangkan dia. Nabi kata sabarlah. Sabar. Ingat Allah. Perempuan tu pusing belakang. Dia kata, apa sabar? Apa ingat Allah? Bukan anak kau yang mati. Kalau anak kau mati baru kau tahu. Asal. Nabi terus berlalu. Tak tambung cerita. Terus jalan. Kemudian sahabat Nabi yang dengar, dia pun pergi kat perempuan tu. Akak tahu tak siapa tu? Tu Nabi tu. Nabi. Rupanya perempuan ni tak sedar tu Nabi. Jadi orang bukan jumpa tiap-tiap hari kan? Perempuan ni mungkin duduk jauh. Rasulullah ke tu, ya Allah. Dia terus kejar Nabi. Pergi ke rumah Nabi. Waktu itu ke masjid kalau tak silap saya. Dan bila dia jumpa Nabi, dia kata, sorry Nabi, aku tak tahu tu engkau. Sorry lah, aku dah silap. Nabi kata, okey. Maksudnya nak mancang-mancangkan doktor tak? Dia kata, biarlah mungkin tengah, bagilah dia bersedih dulu. Bagilah dia bersedih. Bagi dia peluang, bagi dia space. Kenapa kita nak memberi hukum cepat sangat? Bila Nabi dengar dia cakap macam tu, tapi Nabi ambil kesempatan untuk nasihat kepada semua orang yang dengar ni. Nabi kata, inna sabra inda awwali sadma. Sesungguhnya kesabaran yang sebenar-benar sabar ialah di awal pukulan. Itu the best of sabar. Maksudnya sabar waktu kena. Semua orang boleh sabar selepas kena. Contoh senang.
Saya bawa kereta, ada kereta saya dilanggar dari belakang, bumper to bumper. Dalam jam-jam sikit. Saya keluar, saya tengok bumper saya hampir nak jatuh. Kereta tak mahal sangat Dato' Yusof, tapi marahlah juga kan. Turun. Alah pakcik ni kan. Saya pun terus menjerit. Contoh tau, saya tak macam ni. Harapnya saya tak macam ni lah Woi, buta ke? Kalau tak kerti bawa kereta, jangan bawa kereta lah. Ada lesen ke tak ni? Oh, marah. Kan mungkin kalau orang lain kemarahan tu bergantunglah macam mana. Bodoh ke apa ke. Adalah tu perkataan tu. Mak saya kalau dengar ceramah saya hari ni, dia akan marah. Dia kata, never mention those words. Tak boleh sebut, bodoh-bodoh semua. Tapi tak apa, dia tak ada dalam grup ni. Tiba-tiba, selepas seminit, kan, saya tengok bumper saya apa semua, pakcik tu dah parking kat tepi, dia keluar dari kereta lah. Tengok, Allah sedih kan. Lemah je pakcik tu, macam sakit lutut ni pakcik ni. Jalan pun jengkot-jengkot. Saya pula gatal nak tanya juga tu, pakcik kenapa pakcik? Gaut ke? Gaut katanya. Allah, gaut pula. Terus perasaan doktor saya tu macam kesian. Sebab gaut ialah penyakit sakit yang sakit tau. Sangat sakit. Allah, kesian pula pakcik. Maka terus saya layan dia dengan baik. Saya minta maaf pakcik, minta maaf lah tadi saya marah. Kesabaran selepas kejadian ramai orang boleh capai. Itu Nabi nak ajar kita. Tapi kesabaran waktu kena tu, itu yang mahal. Jadi yang jauh lebih baik ialah bila contohnya Dato' Yusof terkena apa-apa ialah musibah ke kesusahan, dia akan hadapi waktu pertama tu, saat pertama tu dia dah relax dah. Tak apa, ini ujian dari Allah. Kita kena settlekan baik-baik. Kat situlah mahal tu. Inda awwali sadmah. Precious Baik. Okey, doktor. Ada di ruangan chat tu soalan dari Dr. Mama Arsyad. Bagaimana dengan konsep khauf? Sebagai seorang Muslim katanya macam mana nak seimbangkan? Dia beri hadis. Kalaulah kamu mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kurang ketawamu dan nescaya banyak tangismu. Subhanallah. Ya. Ini riwayat Bukhari. Nabi SAW pernah lalu di satu masjid, di Masjid Nabawi lah. Jadi nampak sahabat-sahabatnya tengah ketawa. Adalah benda tu yang buat orang geli hati. Ketawa lah. Nabi berhenti, Nabi tengok mereka mungkin dalam grup 5, 6, 10 orang. Nabi kata, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan menangis banyak dan ketawanya sikit. Maka mulalah sahabat-sahabat tu jadi sedih. Apalah teruk sangat kita ni. Dan apalah teruk sangat kita ni. Mereka mula menangis. Logik je apa yang Nabi cakap. Kalau kamu nampak, tengok apa yang aku tengok. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan banyak menangis. Betul juga cakap Nabi. Apa maksud dia? Nabi dah pergi tau. Isra' Mi'raj. Nabi dah nampak dah syurga neraka. Nabi dah nampak macam mana susahnya orang diseksa. Nabi dah jumpa dah Jibril. Macam-macam cerita Jibril cerita kat Nabi. In fact, Nabi dah jumpa Allah dah. Jadi dengan semua pengalaman Nabi, memanglah orang yang ada pengalaman macam Nabi akan lebih banyak menangis daripada ketawa. Okey, understood. Sekarang Nabi tengah project ataupun tengah download perasaan yang sama kepada sahabat-sahabat. Maka menangislah diorang. Dan Nabi terus jalan. Jibril datang jumpa Nabi Muhammad. Ini cerita tambahan yang ramai orang tidak riwayatkan. Riwayat ini ada dalam beberapa kitab. Antaranya dalam Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari dan beberapa kitab yang lain. Kalau tak silap saya, Tabrani. Jibril turun, dia kata apa? Dia kata, Allah kata, la taqnatu ibadi. Janganlah engkau, daripada perkataan kunut tau, maksudnya berhenti. Maksudnya engkau jangan putus asakan hamba-hamba aku. Nabi kena sound. Kau jangan putus asakan hamba-hamba aku. Tetapi basyiru, berilah kabar gembira kepada mereka. So Nabi patah balik.
dan jumpa grup yang sama. Nabi kata bergembiralah, teruslah buat kebaikan, kamu semua ini di bawah lindungan Allah. Maka happy lah balik sahabat-sahabat Nabi. Maksudnya cerita yang diceritakan itu separuh sebenarnya. Lau ta'lamu nama a'lamu. Dan saya pernah tanya kepada guru saya, pakar hadis di USM, namanya Ustaz Dr. Omar Muhammad Noor. Dan dia setujulah, dia kata betul hadis ni patut digandingkan untuk memahamkan bahawa isma' dia tidak berhenti di situ. Tetapi saya setuju, Dr. Ashraf tadi tu, Betul Asyad. tanya soalan tu, saya setuju bahawa ada di kalangan sahabat yang sifatnya agak begitu. Dia takut kalau kita terlalu relax, orang akan ambil kesempatan. Dan dia cakap ini depan Nabi Muhammad dan Nabi kata okeylah. Nabi sendiri nak relax. Tapi sahabat tu kata, Nabi kalau macam ni nanti orang main-main tau. Okeylah. Ceritanya macam ni. Nabi bawa Abu Hurairah dalam satu jalan ni. Dan Nabi kata, kau tunggu sini sekejap. Aku nak jumpa seseorang. Nabi pun pergi jumpa seseorang. Kemudian dia balik. Abu Hurairah tanya, kenapa Nabi? Kata, aku Jibril baru jumpa aku. Dan dia kata, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang di akhir hidup dia ada la ilaha illallah. InsyaAllah kita semua ni termasuk golongan ini. Kita ada la ilaha illallah. InsyaAllah. Saya 99.99% yakin bahawa kita dalam grup ini takkan tergamak untuk fikir ada ke dua Tuhan Faham tak ayat? Tuhan mesti satu. Tak logik dua Tuhan, mesti gaduh punya. Macam ada dua raja dalam satu negara, mesti gaduh punya. So Allah lah yang berhak disembah dan Allah lah Tuhan yang tunggal, ahad. Jadi siapa yang mati dalam keadaan meyakini la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk jannah. Abu Hurairah kata betul Nabi. Iya. Abu Hurairah happy sangat. Dia kata aku nak pergi cakap kat semua orang. Nabi kata pergilah. Terus dia berlari tu. Punya happynya Abu Hurairah. Berlari dia keluar. Dan malangnya orang pertama yang dia jumpa ialah Omar. Dia jumpa macam berdebuk jugalah. Omar kata, hey, apa yang kau galak sangat ni? Happy sangat ni kenapa? Abu Hurairah kata, kau tahu tak Nabi kata apa tadi? Dia kata siapa yang cakaplah yang ada kalimah tauhid dia akan masuk jannah. Omar terus tepuk dada dia sampai dia jatuh. Kau jangan main-main, Omar kata. Ini benda penting ni, kau jangan main-main. Abu Hurairah kata, wallah. Dia terjatuh tau, dia kena pukul sebenarnya. Dia terjatuh. Kasar juga diorang ni. Dia kata, wallah Omar, aku tak tipu. Aku dengar dengan telinga aku sendiri. Kau tak percaya, jom pergi tanya Nabi. Ikut riwayatnya, Omar macam seret Abu Hurairah. Maksudnya, mari sini kau. Betul ke kau ni? Bawa jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah. Kau tahu tak dia cakap apa? Dia kata apa? Dia kata, siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah akan masuk jannah. Semudah itu. Nabi kata, betul lah, aku yang ajar dia. Baru betul. Betul Omar pula tukar cerita. Maksudnya dah tak fokus kepada Abu Hurairah, kepada Nabi tadi. Ya Rasulullah. Kalau kita cerita kat semua orang, mereka akan relax, tahu tak? Mereka akan relax, tak buat kerja nanti. Nabi kata, kalau kau fikir macam tu, iyalah. Macam tu, jadi tergantung sebenarnya. Nabi tak kata, okey, kita simpan rahsia ni, jangan cerita kat orang lain. Sebab Nabi juga cerita benda yang sama kepada sahabat lain. Tapi Nabi setuju juga dengan Umar. Ataupun Nabi layanlah Umar. Bila kau tak setujulah kan, nak cerita kat semua orang, benda ni mudah. Kerana Nabi juga menceritakan benda yang sama pada Abu Zar. Waktu tu Nabi tengah ride on keldai, Abu Zar kat belakang. Dengan jalan-jalan tu Nabi kata, ya Abu Zar. Dia kata, labbaik ya Rasulullah. Ya Nabi. Kata. Labbaik tu maksudnya ya saya. Dalam bahasa Arab labbaik kan, labbaik Allah tu. Maksudnya kita kata ya saya, ya saya. Kalau saya panggil,
Dr. Yusof, labbaik. Ya, itulah. Kemudian Nabi diam. Nabi panggil lagi Abu Zar. Ya, Nabi. Kemudian Nabi diam. Ada satu benda yang Nabi tengah fikir. Abu Zar, ya Nabi, aku kat sini. Dia kata, ya Abu Zar, siapa yang sebut la ilaha illallah, dia akan masuk syurga, tahu kan? Abu Zar lagi terkejut. Abu Zar orang yang sangat kuat beribadah. Dia memang sangat kuat ibadat. Dia macam rahib lah di zaman dia. Ya Rasulullah, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina dan mencuri. Nabi kata wa in zana wa in sarak. Maksudnya walaupun orang tu berzina dan mencuri dalam hidup dia, tapi dia ada la ilaha illallah. Maksudnya dia di akhir hidup dia adalah sorry tu. Adalah sorry-nya tu. Dia akan masuk jannah. Saya tak kata ini bukan ajaran Islam. Siapa yang tengah berzina teruskan, siapa yang tengah mencuri teruskan, kerana di akhir hidup yang penting la ilaha illallah. Itu bukan ajaran. Tapi ini extreme examples. Abu Zar nak cakap, dia berzina mencuri tapi dia ada la ilaha illallah. Akhirnya masuk syurga. Naam, Nabi kata. Kemudian Abu Zar fikir kejap. Ya Rasulullah, betul ke ni? Wa in zana wa in sarak. Nabi kita na'am wa in zana wa in sarak. Dia diam kejap. Dia tanya sekali lagi, Nabi betul ke ni? Sebab this is too good to be true. Kemudian Nabi sambung dalam jawapan dia yang ketiga atau keempat. Nabi kata wa in raghima anfu Abu Zar. Walaupun hidung Abu Zar ini penuh dengan tanah, mereka tetap masuk syurga. Kalau dalam bahasa Melayu, walaupun kau berputih mata, mereka akan masuk syurga. Macam kau tak puas hati, betul tak? Dia ni dulu jahat kat dunia. Dia jahat masuk syurga. Allah geram dia kan? Walaupun kau geram, dia tetap akan masuk syurga sebab Allah Maha Pengampun. Semua ini betul. Perlu dilihat ataupun digandingkan bahawa satu hari nanti kita akan bertemu Allah. Kita kena berjawab, bersoal jawab dengan Allah. Akan ada kiraan, akan ditunjukkan dosa pahala kita. Bukanlah untuk menghalalkan dosa sebenarnya, tetapi nak memberi harapan kepada orang yang buat dosa dan memberi semangat kepada orang yang mencuba sedaya upaya tidak berbuat dosa-dosa besar ni. Sebab apa? You are doing fine. Continue and improve yourself dalam bidang-bidang yang lain. Kalau seorang doktor, seorang researcher, dia punya isu ialah sah ke solat aku sepanjang hidup dia, dia takkan jadi orang yang sangat kreatif. Kalau seorang researcher, dia sentiasa hidup dalam guilty feeling, khusyuk ke solat aku, dia takkan jadi researcher yang betul-betul power. Sebab dia ada benda yang menarik, sebab hati tak happy. Jadi mungkin itulah kot yang saya cuba nak sampaikan, bahawa kita boleh happy sebenarnya. Sebab saya perasan tempat yang paling manusia tak happy agak-agak kat mana? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Apakah satu bangunan yang di dalamnya penuh dengan orang yang tak happy? Orang yang serius kan tak happy. Penjara ke doktor? Penjara Okay. Saya pernah lah masuk penjara. Bukanlah saya masuk. Saya pergi cek orang sakit. Diorang pun nampak macam okey lah. Tapi happy juga. Ada orang jawab masjid. Mungkin saya terlalu kritikal terhadap orang saya sendiri lah. Tapi saya rasa perlu orang macam saya. Kita kena usik selagi mana orang yang tengah tenang-tenang. Usik diorang. Kenapa kau stres kan? Kenapa kau tak boleh senyum? Masjid sebenarnya. Masjid surau. Sebab saya pernah buat research dan saya masuk ke dalam gereja. 2 gereja saya masuklah at least masa saya belajar kat UIA. Bila dah berumur, saya dah masuk banyak gereja lain. Masa saya pergi, diorang tahu ini ahli kelab ataupun tidak. So dia akan tanya kat depan lagi. Zaman tu 30 tahun dulu lah ni. Are you from this church? No, actually I'm a Muslim, saya kata. I'm from UIA. Kan saya duduk Kuantan dulu kan. So kita pergi church Kuantan tu lah. I'm from UIA, I'm here for a research. I want to know how you do your sermon and you do your mass. Hari Ahad. Dia kata, really, welcome. What's your name? Can I know your name? Dia ambil nama.
Dia ambil nama saya apa semua. Sir, your seat can be here. You want to sit here? Is it comfortable? Saya pergi kawan saya 2 orang. Kami pun duduk. Maka mereka punya khutbah lah. Padri itu mula khutbah. Adalah sikit dia orang main gitar sikit apa semua. Tak silap gitar ke piano saja. Saya lupa. Dalam khutbah itu dia boleh sebut lagi, and please welcome our 2 brothers from International Islamic University, Mr. Jeffrey and Mr. Imran. Semua orang tepuk tangan, tahu tak? Punyalah welcome-nya saya rasa. Semua orang is accounted for. Tapi kalau kita pergi masjid, semua orang macam tak tahu. Itu satu. Dan kalau you ada buat silap sikit, habis you. Tempat yang sama, Kuantan, Indrama Kota 5. Saya pernah pergi surau dia ke masjid dia. Sekarang dah jadi masjid kot. Ayam 2 ke ayam 5? Kita kena bagi dia ambiguous sikit. Baru orang tak tahu yang mana satu. Saya pergi sebagai student. Umur 18 tahun pergi masjid. Patutnya imam-imam untuk siap, patutnya happy ke tidak? Happy lah Dato' Yusof, betul tak? Budak muda nak datang surau kot. Saya pergi. Saya tak perasan yang tangga tu dah start tempat wuduk tau. Saya pijak dengan slipper. Tangga pertama. Dari jauh dia jerit. Oi! Oi, tak nampak ke? Uish, terkejut saya. Ui, ada orang jatuh ke apa ni? Tak nampak ke? Apa yang nampak? Nampak apa? Sebab tak ramai orang waktu tu. Allah. Tengok-tengok. Oh. Tempat wuduk tak boleh pijak. Saya pun back. Inilah. Go back lah. Buka slipper saya. Tapi nampak tak? Pijak tempat wuduk je pun. Dah macam saya makan barbecue khinzir di masjid. Teruk sangat. Apa yang stres sangat ni? Dan tahu tak Dr. Yusof datang stres dari mana? Same thing that I have been telling. Fiqh yang susah. Dan rasa tak cukup. Guilty feeling. Khusyuk tak khusyuk. Baca Al-Quran tak betul. Kononnya. Diajar kau baca silap boleh masuk neraka. Campur semua itu, itulah dia karakter orang Islam. Karakter kuat menjerit dan kuat mengamuk. Okey, Doktor. Macam mana? Okey. Kita ni ada lagi beberapa soalan yang perlu diutarakan. So, tak nak simpan lah sampai selatan, Doktor. Macam tadi kita dah ada 2 soalan di sini, 2 perutaraan. Pertama, kita cakap tadi baginda Nabi ni memang bersifat menenangkan semua kan. Tapi di samping sifat-sifat yang menenangkan ni, apa lagi kata dalam perkiraan doktor lah perkara-perkara yang menyentuh, sangat-sangat menyentuh jiwa bila kita bercakap tentang sirah Nabi itu sendiri. Itu soalan pertama. Yang kedua, ada soalan daripada Prof. Madya Dr. Niza ni. Katanya, bila kita baca Quran, kita akan melalui ayat-ayat yang mengancam, menggerunkan, yang buat kita takut. Dan kata kita juga disuruh, kita juga diingatkan tentang pembalasan. Bagaimana pula kita perlu respon dengan ayat-ayat yang sebegitu, yang menggerunkan itu semua. Sebab dia berlainan pula dengan cerita-cerita Rasulullah yang macam doktor terangkan tadi, macam yang lebih relax dan sebagainya. Komen doktor. Soalan yang sangat menarik dan memang saya selalu terima soalan yang sama. Thank you. Dan sebab dia memang sangat pertinent lah. Kenapa kita tengok hidup Nabi, kalau tengok sirah Nabi, Nabi tak keras. Nabi tidak memaksa orang untuk sembahyang duha. Malahan sembahyang duha Nabi cakap kepada 1-2 sahabat saja sebenarnya. It's a very personal thing tau. Kena ingat bila Nabi SAW sebut di mimbar dalam khutbah, maka dia tengah cakap kepada 100, 200, 500 orang. Maknanya benda ini kena sebar kepada semua orang Islam. Tapi ada kalanya Nabi bercakap kepada 1-2 sahabat saja. Kau tak nak kau buat macam ni. Kau buatlah macam ni, kau solatlah macam ni. Very simple, very isolated sebenarnya. Tetapi setelah diriwayatkan, dia jadi sangat umum. Maka kita anggap bahawa ini semua ialah perkara-perkara sunat yang umum yang kita semua kena buat. Maka jadi beratlah. Dan yang fardu pun dah susah dah. Kemudian kita beratkan lagi dengan perkara-perkara sunat dan dah lah tu.
Ada pula ajaran, semayanglah kau macam mana pun. Kalau Tuhan tak terima, dia tak terima. Sudah. Macam mana ni? Buat-buat tapi Tuhan tak terima. Kenapa macam ni? Kenapa Tuhan ni macam main-main dengan kita? Dr. Yusof, kalau saya berbaik dengan doktor sikit, saya pernah tolong you sikit ke, saya baiklah. I'm good to you lah. Saya WhatsApp doktor, apa khabar, good morning. Don't you want to be nice to me? Kan? Manusia pun membalas kebaikan. Kenapa Allah bersifat macam main-main? Salah faham ni. Salah faham. Saya bagi contoh lain. Seorang kawan saya, kematian ayahnya. Saya kenal ayah dia. Bertahun-tahun saya kenal ayah dia. Saya pernah pergi umrah dengan ayah dia. Di kematian kawan ayah dia. Sedihlah dia. Soalannya ialah, apa pandangan kau pasal ayah aku? Okey ke dia? Jawapan saya apa tahu? Kalau aku ada syurga, kalau syurga tu di tangan aku, ayah kau confirm masuk syurga. Dan Allah jauh lebih baik dari aku. Jauh lagi baik. Maka insya-Allah Allah akan berlaku baik kepada ayah kau. Aku kenal ayah kau. He's a good man. Dan Allah mesti lagi-lagi tahu dia he's a good man. Maka jangan risau. Teruskan berdoa untuk ayah kau. He'll be fine. Kalau saya pun ada sifat kasihan kepada si A, si B, si C, kenapa Allah tak ada sifat kasihan? Padahal ada pula hadis disebut seorang manusia yang berdoa, Allah malu kalau kita letak tangan kita bawah. Kita dah doa ni Kak Yat. Doalah, ya Allah, anak aku SPM, bagilah dia ketenangan, bagi dia happy-happy pergi buat exam. Ataupun apa tahu? Malam ni dia tak boleh tidur. Esok SPM, start paper pertama. Ya Allah, bagilah dia tidur, kesian dia. Aku dulu pun macam tu, susah nak tidur. Ya Allah, bagilah dia tidur, bagi dia fresh sikit besok. Amin. Sebelum jatuh tangan, Allah malu kalau dia tidak mengkabulkan doa saya tu sebelum tangan saya jatuh. Ada hadis sahih. Kenapa Allah malu? Kerana Allah itu maha ada. Dia maha kaya. Kalau Dr. Yusof jumpa saya atau WhatsApp saya sikit sajalah, Dr. Jeffrey, pinjam sikit duit kan? You sangkut lah. Sangkut mana-mana. Saya tak ada cash, ada kad kredit saja. Minta RM10 ni Jeffrey, nak isi minyak motor sikit. Nak balik rumah nak ambil cash lah. I'll give you back later lah. Tomorrow ke. Saya malu kalau saya tak boleh tolong Dr. Yusof. Apalah sangat RM10. Gaji saya sebutkan Dr. Yusof tahu pula. Kalau orang tahu, gaji kita kadang-kadang berbelas-belas, berpuluh ribu. Apalah sangat RM10, betul tak? Malu kan? Tak ada. Tak ada RM10. Allah, geram saya. RM10 je. Maka Allah jauh lagi malu kalau tak boleh nak bagi benda sikit yang Kak Yati minta. Apalah sangat yang kau minta? Apalah sangat? Perbendaharaan Allah sangat besar. Sifat rahmat Allah sangat besar. Sifat kasihan Allah sangat besar. Yang kita minta sikit sangat. 1,000,000 berapa tak? Ratus. Maka balik kepada cerita Al-Quran. Kenapa Al-Quran ada ayat-ayat yang menakutkan kita? Nombor satu, sebenarnya banyak ayat-ayat yang menakutkan itu tujuannya secara direct, sebagai peluru ialah untuk orang jahat yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Habis kita ni dapat apa? Peluru tu dah sampai dah. Tapi kesan ada orang kena tembak tu yang kita nak tengok. Oh, jangan jadi macam tu. Itu je. Bukan Allah nak cakap pasal kita. Sebab tu segolongan manusia yang salah faham, mereka dipanggil Khawarij. Mereka guna ayat Quran yang Allah sebut untuk orang Yahudi. Mereka gunakan untuk orang Islam dan mengkafirkan orang Islam. Apa dia? Antara ayatnya surah Al-Maidah 33 dan sekitar situ. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Itu dia. Maknanya kerajaan yang tidak melaksanakan hudud jatuh kafir. Sudah. Hudud tak berlaku kan kat Malaysia. Ni hukum Allah ni.
Tak berlaku, maka kerajaan tu kafir. Senang sangat. Ini perangai Khawarij. Dulu mereka kafirkan Ali. Mereka kafirkan Muawiyah. Mereka kafirkan Amru ibnu Al-As. Sampai mereka hantar 3 orang pergi bunuh ketiga-tiga orang. Pada hari yang sama, subuh. Tapi Ali berjaya dibunuh di Kufah. Muawiyah berjaya dicederakan dekat Damaskus. Dan Amru ibnu Al-As tidak hadir masjid hari itu. Yang dibunuh oleh orang lain. Punya seriusnya kalau kita salah faham tentang Quran. Dan mereka guna ayat Quran yang lain untuk gaduh dengan Ali. Inil hukmu illa lillah. Hukum hanya milik Allah, katanya. Memang ada ayat Quran. Ali kata apa? Kalimah yang baik tapi gunanya salah. Kalimah tu memang baik, kata-kata Allah gunanya salah. Maknanya kita kena baca Al-Quran dengan konteks. Sebab tu ada tafsir dia. Ini Allah tengah marah kepada satu golongan orang yang tengah buat apa. Ini Allah tengah cakap dengan siapa. Ini Allah tengah cakap kepada orang Yahudi. Kalau kita anggap semua tu Allah cakap kat kita, maknanya Allah ni kuat marah. Ya Allah ni kuat marah ni. Marah dia. Baca Quran ni marah. Baca Quran ni marah. No, not like that. Konteks. Dan cara fikir yang satu lagi perspektif ialah Al-Quran ialah perlembagaan. Perlembagaan dia tidak ada kasihan-kasihan. Dia buku undang-undang. Dia tak ada kasihan. Sebab Allah tu sifatnya Al-Hakim. Maka cakap Allah bersifat hukum. Clear. Faham? Tapi Nabi akan hidup berdasarkan Al-Quran. Apabila Aisyah ditanya, apakah akhlak Nabi? Akhlaknya ialah Quran. Maksudnya Quran, kalau jatuh atas kita, tanpa adanya Nabi Muhammad, kita semua akan boleh jadi orang yang sesat. Sebab tak tahu macam mana menjalankan Quran. Mana manusia yang boleh tunjukkan manual ni? Sebagai contoh, kita dapat manual, orang yang tak pernah memandu tak? Dia dapat manual cara memandu. Dan dia dapat sebiji kereta. Pandu sekarang. Garanti dia akan langgar something kan? Dia akan rosakkan gear. Tengah-tengah bawa laju tu dia akan tukar gear. Kalau gear manual lah dulu. Tengah-tengah laju tu dia masuk gear reverse ataupun gear 1. Krap bunyi kuat-kuat. Rosak dia punya gear dia. Sebab apa? Pakai manual je. Tapi kena ada satu orang di sebelah. Kadang-kadang ayah kita, kadang pakcik kita. Okay, first you do this, then you do that, then you check this, then you do that. Oh, itulah dia. Itu kerja Nabi Muhammad. Nak menterjemahkan manual itu, macam mana kita nak hidup. Sebab itulah rugi kalau tak tahu sirah Nabi secara lebih sikit daripada apa yang kita belajar dulu. Lebih sikit. Kita akan jadi orang yang keras sebenarnya. Itu pandangan saya. Okey, Doktor. Terima kasih terhadap respon tersebut. Ini saya nak relate lagi, Doktor. Ya. Ada orang kata lah, Nabi ni pilihan Allah. Kan? Mestilah dia lebih dekat dengan Allah. Sedangkan kita ni, manusia ni, yang berada di bumi sekarang ni, sebagai khalifah ni, bukannya Nabi. Jadi, kenakah kita beramal lebih sikit daripada Nabi? Komen, Doktor. Alhamdulillah, soalan yang sangat best. 3 orang sahabat Nabi, saya rasa Dr. Yusof mesti dah boleh bayangkan apa hadis ni kan. 3 sahabat Nabi datang jumpa Nabi, tapi Nabi tak ada dia. Jadi mereka jumpa Aisyah sahaja. So mereka tanya ke Aisyah, Nabi ni dia, solat dia macam mana? Nah, Aisyah pun cerita, solat malam lah, jangan cerita pasal solat zuhur. Oh, kadang-kadang dia semayang banyak, kadang-kadang tak semayang langsung. Ada masa macam tak ada tahajud. Oh, kadang-kadang tak ada. Puasa dia macam mana? Ada masanya kalau ada makanan dia makan. Pagi tu kalau tak ada makanan dia kata tak apalah aku puasa lah hari ni. Breakfast tak siap lagi. Tak ada apa-apa. Nabi kata aku puasa. Puasa sunat. Oh ya ke? Hidup dia macam mana kat rumah? Oh dia uruskan kasut dia sendiri. Dia jahit kasut dia. Kalau baju dia berlubang dia jahit sendiri. Tapi kalau ada azan nanti dia bangun lah. Dia tinggal lah kami. Dia pergi. Setiap petang dia pergi tengok semua isteri dia apa urusan. Mungkin nak beli barang ke apa. Wow. 3 sahabat ni ada masalah. Apa tak masalahnya? Normalnya Nabi ni. Itu isu dia.
Normal ni hidup dia. Macam manusia biasa je. Kemudian mereka pun berbincang sesama mereka. Depan isteri Nabi. Macam mana? Bincang sama dia ni. Sebab mereka nak dapat amalan-amalan khusus, special dari Nabi punya hidup. Tapi apa dia dapat ialah lebih kurang aku je. Sama je. Ada masa tidur banyak, ada masa ada solat sikit. So mereka berbincang sama mereka. Macam mana bro? Macam itulah. Apa cerita? Tak boleh jadi. Dia, Nabi, tempatnya sudah ada di syurga. Kita orang biasa tak boleh hidup macam tu. So satu orang yang mula dia kata apa? Wallah, aku akan bersolat setiap malam tanpa tidur. Maksudnya dia akan tertidur baru tidur. Maksudnya dia akan tidur kat sejadah aja. Solat tertidur kat sejadah. Kejut balik, bangun, solat balik, ambil wuduk, solat balik. Dia nak macam tu. Satu orang lagi kata, wallah, aku akan berpuasa setiap hari. Dan satu orang lagi kata apa? Wallah, aku takkan bernikah pun. Nikah sebab dia tengok cerita Nabi nikah beberapa orang isteri. Macam sibuk je Nabi. Yelah urusan family. Ini dia ada anak tiri lagi. Tahu kan Nabi ada anak tiri. Cerita bismillah yang kita baca bismillah sebelum makan ni datang dari anak tiri Nabi. Nama dia Omar bin Abi Salamah. Balik kepada cerita ni. So tak boleh jadi ni. So diorang dah buat macam nazar pula depan isteri Nabi. And then mereka balik. Kemudian Nabi datang balik rumah, isteri dia cerita kat dia, kau tahu tak ada 3 orang ni datang. Dan untuk pengetahuan, kita tahu 2 nama mereka. Satunya ialah Abdullah, siapa yang minat dengan sejarah dia akan sukalah. Kita tahu nama mereka ni. Nombor 1 nama dia ialah Abdullah ibnu Amru ibnu Al-As. Nombor 2 yang kita tahu nama dia ialah Uthman ibnu Maz'un. Bukan Uthman Affan tau, dia Uthman bin Maz'un. Dia antara orang pertama yang mati di Madinah. Kubur dia antara yang pertama berlaku mula di Jannatul Baqi' tu. Yang sekarang kita tengok kubur-kubur family Nabi semua tu. Dia lah antara orang pertama yang mati di Madinah. Sambung ceritanya. Nabi dengar semua cerita yang isteri dia cerita. Something wrong ni. Tak boleh jadi. Nabi terus pergi ke masjid. Kan masjid dengan rumah Nabi macam attached. Pergi ke masjid dan dipanggil orang. Dan Nabi mulalah berkhutbah. Ceramahlah. Bagi nasihat. Dia kata ada di kalangan kamu yang datang ke rumah aku melihatkan amalan aku, dan kamu ada orang yang kata dia tak nak kahwin. Ada yang kata dia tak nak tidur. Ada yang kata dia tak nak makan dah, nak puasa aja. Yalah buka puasa kemudian sambung. Dan Nabi pun sambung. Nabi kata apa? Nabi tak pernah membangga diri tau. Bangga diri ataupun stating the fact. Aku Nabi tahu tak? Kan? Biasanya doktor, kalau kita bagi lecture kat student kita, bila diorang ni banyak sangat soal, kadang-kadang kita nak cakap, jap. Aku lecturer kau, betul tak? Kadang-kadang kita nak cakap, ataupun sebagai bapa, anak kita tak dengar cakap, oi, aku bapa engkau, betul tak? Patutnya benda ni jarang berlaku lah, patutnya kita boleh reason with our people, so that they understand the way we understand. Patutnya lah. Tapi adakah inilah mungkin satu-satunya masa yang Nabi naik atas mimbar. Nabi kata apa tau? Sesungguhnya yang paling kenal Allah ialah aku. Kan Nabi tak cakap bahasa macam ni. Aku paling kenal Allah, kau tahu tak? Dan yang paling bertakwa di kalangan kamu ialah aku. Gitu. Aku paling bertakwa, okay? Aku paling takut kepada Allah ataupun paling sedar tentang kewujudan Allah. Kemudian Nabi sambung. Aku makan dan aku berpuasa. Aku tidur dan aku juga solat. Nak kata solat malam tu lah. Dan aku bernikah dengan perempuan. Normal human being. Aku bernikah. Nabi sambung. Nabi kata, وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي. Dan siapa yang tak suka dengan sunnah aku, maka dia bukan daripada golongan aku. Maka sedarlah mereka bahawa itu bukan cara hidup yang terbaik.
apa yang Nabi buat itulah yang terbaik. Nabi menjadi contoh untuk kita. Ada tak contoh Nabi marah? Susah sebenarnya nak cari. Saya nak tanya kepada 100 orang lebih ni. Sepanjang hidup kita sebagai Muslim, apa cerita Nabi marah? Di mana? Siapa nak cuba? Buku dalam chat. Sementara kita cakap pasal benda lain lah. Macam mana? Marah dengan Abu Bakar dengan Umar Okay. Nabi marah macam mana yang meninggikan suara tu? Nabi tak marah yang masa kes Abu Bakar dengan Umar dia bertekak tu. Kemudian Abu Bakar datang jumpa Nabi. Lepas tu cerita, lepas tu Umar datang. Umar rasa bersalah. Lepas tu Nabi kan masa tu muka dia berubah kan. Itu antara kes yang menarik lah. Saya rasa sangat menarik sebab itu menyebabkan sebab antara frasa yang Nabi sebut ialah ketika orang semua mendustakan Nabi, Abu Bakar bersama dengan dia. Kan, jadi ketika tu Umar pun tahulah situation Abu Bakar, kedudukan Abu Bakar tu sangat tinggi. Itulah yang antara yang itu sangat mahal tu. Kedudukan Abu Bakar di sisi Nabi. So, itu ada marahnya. Maknanya Umar tak nak maafkan Abu Bakar sampai Abu Bakar jadi down. Jadi bila Umar datang ke tempat Nabi dan Abu Bakar tu, Nabi kata, kenapa kamu tak boleh tinggalkan sahabat aku ni? Itulah. Leave him alone. Di masa semua orang dustakan aku, dia ini membenarkan aku. So Umar fahamlah, jangan kacau lah Abu Bakar ni. Itulah. Special place. Thank you. Lagi? Doktor, kita dah tiba rasanya ni ke penghujung. Asyik lalik sangat dah ni kan. Kita berseronok nak dengar sirah Nabi. Satu soalan last. Macam kita nak relatekan zaman sekarang ni. Sunnah-sunnah Nabi tu berbanding dengan zaman sekarang. Ada orang kata dulu nak zaman dia, zaman baginda, sekarang zaman kita, apa ni, sunnah ni dah lapuk dah, kan? Dah tak sesuai dah nak amal-amal di zaman sekarang ni. Komen doktor? Sunnah Soalan yang sangat best. Ibnu Ashur beberapa puluh tahun yang dulu dia meninggal, dia hidup zaman kita lah, tahun 70-an. Ibnu Ashur. Dia menulis bahawa Nabi ni, peranan Nabi ni ada lebih kurang 12. Peranan Nabi ada lebih kurang 12. Salah satunya ialah sebagai syariat. Bila Nabi ajar kita tentang solat, maka dia jadi syariat. Solat di waktu apa, adanya jamak, adanya qasar. Kata-kata Nabi itu menjadi syariat, menjadi agama, hal agama. Tapi itu cuma satu sahaja peranan daripada 12 peranan yang lain. Kita faham apa sahaja Nabi buat dia jadi sunnah. Okey, betul. Tapi sunnah yang perlu wajib diikut ke? Relax dulu. Sebab kalaulah semua yang Nabi buat wajib diikut, maka penatlah kita. Sebab poligami akan jadi wajib. Betul? Sebab Abu Bakar berpoligami, Omar poligami, Osman poligami, Ali pun poligami, dan sebenarnya kita tak boleh cari satu sahabat pun yang tidak berpoligami. Hampir semua sahabat poligami yang famous-famous yang kita kenal. Habislah kita. Tapi tidak, kerana dia ada kaitan dengan budaya masyarakat, culture dia dan sebagainya. Okey, relax. Sama juga apabila Nabi kata bekam, berbekamlah. Tetapi apa yang Nabi cakap sebagai berbekamlah itu
boleh jadi bersifat cultural. Sebab itulah dia perubatan zaman itu. Dan zaman 2000-3000 tahun dulu pun bekam. Maka boleh tak saya paksa Kak Yati untuk berbekam? Tak bekam tak ikut sunnah Nabi. Tak boleh. Sebab itu ada kaitan dengan budaya. Sama macam Kak Yati nak paksa saya pakai jubah. Tak boleh. Kerana itu budaya Arab. Nabi memang orang Arab. Kalau Nabi orang Melayu, dia pakai baju Melayu dengan butangnya lagi. Siap dengan tanjak lagi. Mungkin. So, sunnah ada at least 12 pecahan. Ibnu Ashur cakap. Salah satunya ialah sebagai syariat. Nombor 2 dia kata sebagai fatwa. Apa beza syariat dengan fatwa? Fatwa ialah keadaan. Maksudnya ada orang datang tanya Dr. Jeffrey, kalau saya tertinggal solat kerana jam, apa betul saya buat? Maka ada fatwa untuk itu. Ada fatwa. Oh, untuk you kerja kat mana, jauh macam mana, okay, mungkin you boleh buat jamak, contohnya. Betul ni qada solat ke, something like that. Maka fatwa ialah prescription. Ada masalah, ini jawapannya. Itu dia fatwa. Contoh fatwa zaman Nabi ialah bila orang silap aku lupalah Nabi, aku lupa untuk melontar dalam haji tu, manasik haji. Nabi kata irmi wala haraj. Buatlah tak apa. Itu fatwa. Bukannya Nabi nak ajar kita, tak apa, korang malas nak korang nak malas nak buat A B C D, korang buat je E F G H, betul tak? Ataupun D F A B, suka hati campur-campur. Tak. Itu cuma fatwa prescription untuk orang yang bertanya. Next, Nabi juga bersifat seorang hakim. Ada orang datang tanya Nabi, kami ada masalah Nabi, bergaduh, macam mana dengan tanah kami? Itu gini. Maka Nabi akan bagi jawapan, tapi ingat, itu tidak menjadi jawapan agama. Itu ialah jawapan seorang hakim kepada permasalahan. Beza kan? Dan jangan lupa, Nabi juga seorang presiden untuk country dia. Maka ada benda-benda yang Nabi cakap itu bukan hal agama, tetapi hal politik. Apa contoh dia? Contohnya ialah Nabi kata tidak ada zakat untuk kuda. Zakat untuk lembu ada, zakat untuk kambing ada, unta ada, kuda tak ada. Padahal dia semua binatang 4 kaki. Tetapi bila datangnya Umar sebagai khalifah, dia buat undang-undang bahawa kuda juga ada zakat. Kenapa Umar boleh berani buat macam ni? Sebab Umar faham ada kalanya Nabi bercakap kerana Nabi membawa ajaran agama. Ada kalanya Nabi cakap sebab dia bapa orang. Dan ada kalanya Nabi cakap sebab dia politician. Bukan politician lah, dia leader. Okay? Dan ada masanya Nabi bercakap kerana dia nak bagi nasihat. Sebagai contoh Abu Zar Al-Ghifari. Pernah sekali dia jatuh barang. Dia cakap kat hamba dia, ya Ibnus Sauda, ambil barang. Anak perempuan hitam. Dia menghina lah ni. Bahaya anak kepada perempuan hitam. Sebab dia black lah. Dia daripada Ethiopia biasanya diorang ni. Anak perempuan hitam, ambil jap aku punya gayung. Oh, terasa orang. Riwayat yang disebut tu ialah Bilal. Ada dalam satu riwayat yang boleh jadi yang dia cakap anak perempuan hitam tu ialah Bilal sendiri. So Bilal pergi komplain kat Nabi, kau tahu tak apa Abu Zar cakap pasal aku? Dia panggil aku macam ni. Nabi panggil Abu Zar, kau tak boleh cakap macam ni. Dia kata, ya Abu Zar, innaka amru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Zar, engkau ini masih ada unsur jahiliyah. Terkejut Abu Zar. Abu Zar umur dah tua dah ni. Umur dia 50-an, 60-an. Dah lama dalam Islam. Dia dah lebih 10 tahun masuk Islam. Nabi kata, kau ada jahiliyah lagi. Nabi dia cakap apa? Ya Rasulullah, jahiliyah untuk orang tua macam aku? Masih jahiliyah? Dia kata, ya. Mereka ini maksudnya kita punya mate, kita punya orang bawahan. Ialah your brothers. Nabi kata, mereka ni adik-beradik engkau juga. Apa yang kau makan, kau bagi dia. Apa yang kau pakai, kau bagikan. Tahu tak apa jadi kat Abu Zar? Dia ambil nasihat Nabi secara literal. Nanti ada orang jumpa dia, pakai baju sama. Maksudnya dia beli kain batik cantik lah. Macam baju batik yang kita pakai. Dia potong dua, dia pakai baju
dia punya maid pun, dia punya hamba pun pakai kain batik yang sama. Dia naik unta, orang tu pun naik unta juga. Wah, jarang orang buat hamba macam ni. Itulah. Dan begitulah juga Nabi pernah menjadi pembaik pulih lah hubungan sesama isteri suami ni. Pendamai. Pendamai, thank you. Dia panggil sulh. Dia cakap dekat seorang perempuan ni nak ceraikan suami dia. Perempuan ni namanya Barirah, dulunya dia hamba. Tapi bila dia dibebaskan, dia nak ceraikan suami dia sebab suami dia masih hamba. So dia ada power untuk stay dengan suami yang lama ataupun tak suka. Rupanya Barirah kena paksa kahwin dulu tapi dia hamba. Sekarang dia dah bebas, dia kata I don't need him. So Nabi cakap kat Barirah, take him back lah. Nama lelaki tu Mughis. Ambillah dia balik, kesian kat dia. Sebab riwayatnya sebut si Mughis ni punya sayangnya kat isteri dia. Dia pegang baju isteri dia keliling Madinah lah. Isteri dia bekas, belum bekas lagi. Tapi kiranya nak plan nak cerai lah ni. So dia jalan kat Madinah, lelaki ni duk pegang baju dia, tolonglah. Nabi tengok benda tu, Nabi kata sayang betul kau kat bini kau. Akhirnya Nabi cakap dekat si Barirah, ambillah dia balik, kesian pula aku tengok dia. Barirah tanya kat Nabi, adakah ini arahan ya Rasulullah? Engkau mengarahkan aku ke ni ambil? Tak. Nabi kata tidak. Tapi aku nak jadi pendamai saja. Kalau macam tu ya Rasulullah, aku tak ada minat langsung dengan dia. Sebab kalau Nabi kata ini arahan, maka dia jadi agama. Betul tak? So itulah dia antara benda yang kita kena belajar, bahawa ada perkara yang Nabi suruh itu sebagai seorang orang Arab. Ada benda yang Nabi suruh sebab dia seorang bapa. Ada yang Nabi suruh sebab dia seorang politician, seorang leader. Sebab tu ada ulama yang sangat relax pasal janggut. Janggut ni relax. Janggut bukan wajib kata mereka. Sebab apa? Nabi orang Arab. Orang Arab sangat memuliakan janggut dia. Sebab tu Nabi sebagai orang Arab. Ini macam orang Melayu. Okay, saya ustaz lah walaupun saya bukan Melayu. Melayunya sikit sangat ataupun tak ada langsung tak. Melayunya pada bahasa saja. Keturunan saya bukan orang Melayu lah. Saya nak ceritanya. Saya pakai baju Melayu. Saya mengajar agama. Adalah satu orang datang, dia pakai samping. Samping sebenarnya. Samping dia memang melerik tau. Jadi dah macam kain pelikat lah dia pakai. Padahal samping. Jadi saya sebagai orang yang biasa pakai samping dan baju Melayu dan suku, saya tegur lah dia. Dek, kenapa pakai macam ni? Samping tu naik sikit. Bawah lutut pun okey, atas sikit pun okey. Ataupun tengah-tengah lutut pun smart juga. Handsome untuk kau cukup tinggi. Soalan ni. Nasihat saya pada dia, walaupun saya buat dekat masjid, itu nasihat agama ke nasihat kebudayaan? Nasihat kebudayaan. Pada mata kita itu cantik. Samping kena pakai macam ni. Maka Nabi pun sebagai orang Arab ada cakap kat orang. Dia cakap, biarkan janggut kau, nipiskan misai. Boleh jadi ini ialah kata-kata Nabi kepada orang Arab sebab kita kena muliakan janggut kita. Sebab bila orang Arab nak hina orang Arab lain, dicukur janggut orang. Sebab kalau Nabi ni orang Cina, cuba fikir baik. Kalau Nabi orang Cina, do you think janggut will become a big issue? Sebab boleh jadi Nabi sendiri pun ada 3 helai janggut saja. Orang Cina kan tak banyak bulu badan untuk orang lelaki, misai pun tak apa-apa ada. Kalau ada pun hujung-hujung, generally speaking. So boleh jadi itu ialah arahan ataupun bukan arahan tapi sebagai seorang Arab. Wallahu a'lam. Baik doktor. Kita dah tiba di penghujung dan makan sikit-sikit lagi kan. Diharapkan supaya agar kawan-kawan kuliah of Allied Health Sciences ni masih bersama lagi kita dari hujung hingga ke akhir. Berbanyak terima kasih kepada Dr. Jeffrey dengan penyampaian yang cukup, kita kata ralik lah mendengarnya dan kita rasa tak cukup. Kita nak lagi, kita nak dengar tentang sifat-sifat Nabi lagi, sirah Nabi lagi, sunnah-sunnah Nabi lagi. Jadi kalau diberikan waktu yang sesingkat ini tak cukup. Mungkin Dr. Yusuf boleh adakan satu lagi sesi ke next akan datanglah satu untuk kita belajar tentang sirah Nabi macam tu lah. Kita jemput lagi doktor. Semoga ada peluang insya-Allah. Ada peluang insya-Allah. Sebab masa memang sangat-sangat jealous sangat ni buat kita. Dan terima kasih sekali lagi untuk Dr. Jeffrey dan on
behalf of Kuliah of Al Sciences, kita nak mengucapkan moga orang kata ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini kita war-warkan pula pada kawan-kawan kita kat luar. Kita dah dengar apa yang Dr. Jeffrey cakap tadi, supaya yang salah tu kita betulkan, yang tak baik tu kita kata tapis-tapis lah, supaya kita tak ada sangkaan yang buruk lagi tentang baginda Nabi Rasulullah kita yang kita muliakan. Baik, untuk itu saya banyak terima kasih sekali lagi dan saya serahkan untuk next session kepada Dr. Ashraf. Terima kasih. Assalamualaikum. Recording stopped.